Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2, part 2 untuk, Two Degree of Freedom System. Mana yang video kali ni saya akan, cerita ataupun kita akan, buat, I think boleh 2 3 contoh yang, berkenaan dengan dua Degree of Freedom System. Kita dah tengok contoh yang pertama, example yang dalam nota. Which is benda tu very straightforward, simple translational system, dan juga ada juga contoh lain yang di dalam nota juga, iaitu full rotational system. So dalam contoh yang kali ini saya akan buat untuk generalized system, which is sistem yang menggabungkan antara dua coordinates lah, iaitu coordinate x ataupun motion, translational motion, tak kisahlah dia dalam bentuk vertical ke horizontal, dengan rotational, dia gabung dua. So contoh yang pertama yang kita akan tengok ialah uh, berkenaan dengan automobil, kenderaan, kereta. Yang ni ada dalam buku teks kita, contoh ada, boleh boleh tengok, boleh perhatikan. Okey, kita tengok ah. So dalam ni kita diberi, dinyatakan kat situ, mass kereta sebanyak 1000 kilogram, radius of gyration R, ataupun dia punya R, R ialah radius R equal to 0.9 meter. Saya tak pasti gyration ni kat mana nak guna. Tapi kita tengok dulu. Distance between front axle and center gravity, distance ni L1. Saya boleh lukis kenderaan, saya lukis dalam bentuk straight lah. Okay. Center gravity L1, dan L1 tu apa? L1 satu front, ni 1 meter. Front axle, dia buat itu, dia buat KF tu, KF, dan K rear, KR. Depan 1 meter, belakang 1.5 meter. Okay, so itu je yang dia beritahu. So dia kata apa? Dia KF, K front ialah 18 kilonewton meter, dan KR, the rear adalah 22 kilonewton per meter. So kalau kita tengok saya punya catatan ni, dia start ni lah lebih kurang yang saya boleh tulis. Okay, so pertama memang kita kena buat free body diagram lah. Kita kena identify forces yang terlibat, dan juga possible motion atau motion yang ada, yang terlibat. So untuk kes ni kita dah tengok sebelum ni, contoh dia dalam nota, dalam video yang part 1 untuk Two Degree of Freedom System. So kita akan apply benda yang sama untuk sistem ni. So kalau sistem macam ni, dia kita boleh assume dia bergerak ke bawah ataupun ke atas, okay, in vertical direction, vertical, vertical atau bawah, dan pada masa sama dia pun ada rotational ataupun pitch. So kat situ kalau kita boleh lukis dia punya movement dia. Macam biasalah kita boleh lukis dalam bentuk macam ni lah. Kita tu duduk macam ni. Tapi dah lah, tak adalah seganas ini pusingan dia. Tapi kita boleh set dia dengan center gravity sini, dan dia punya ini dia punya original position lah. So it's actually the angle. Okay, dia put angle yang sama lah. So I don't know, this one should be macam tu, positive in lawan jam. Positif lawan jam. Okay, note satu lagi. Dalam keadaan sekarang, sebenarnya let's say satu lagi kita kena declare juga
uh, apa, apa, X dia. Let's say kita kata X dia ke bawah. Ni X dia, apa, angle dia ke bawah, ikut jam. Ni assumption kita. And all this assumption dah mencukupi untuk kita determine dia punya force dekat K, force dekat K. Okay. So let's say dia pushing down. So K akan push out lah. Push up. Okay. In both direction. Okay. Cuma dia push up dekat sini. KF. X dia tu. X dia tu. Kita tahu dia push up. X tu kita ke bawah. So which is bahagian KF ni dia push up. Which is maksud dia dia akan ada pengurangan sedikit. Penurunan dia. X tu dia turun ke bawah kan. Turun ke bawah. So akan ada pengurangan sikit dekat bahagian KF ni. So maksud dia, so KF, so berapa dia punya tu ialah X tolak lah. Tolak dengan ini boleh refer dengan yang sebelum ni ya. Yang saya cerita sebelum ni. Kalau kita ada macam ni, macam mana dia punya delta X dia ialah L angle. Sekarang saya nak cerita banyak kali lah. So ini tolak lah pasal yang the whole apa, center gravity tu, sorry, dia sebenarnya dekat pasal ni let's say sebenarnya center gravity lah. Dia center gravity sini. Mana dia push dekat center gravity ya. So L ni adalah L jarak, okey, jarak ni lah ni. Ke center gravity. Okey, ni adalah L2, ni 1 lah. 1.5. Okey, meter. Okey. So ini 1 meter L untuk ni lah. L untuk bahagian ni which is L1 lah. Dan yang ni dia bertambah lah. Dia turun ke bawah dan juga dia ada lagi extension lebih. So dia akan jadi K rear X plus L mana? L2 lah. Theta. So kita nak multiply all the forces yang terlibat. So now kita boleh calculate dia punya equation of motion dengan menggunakan pertama summation of F equal to MA. Okay, which is apa kita ada? Yang kita ada ialah all the pushing up punya forces negatif lah, negatif KF X minus data K minus KR X plus L2 theta equal to M X lah, X tak betul. Okay, betul lah. Sebab yang ni kita cerita pasal vertical motion. Yang ni ialah ni translational motion. F equal to MA. So dia vertical, dia dah dalam vertical. Okay, so kita kira yang vertical saja. Force yang vertical saja. So MX lah. Okay, MX tak betul. So kalau kita boleh kembangkan lagi. X plus QF L1 theta minus KR X minus KR L2 theta, okay, equal to M X. Okay. Okay, kalau kita boleh kita boleh ganti terus ni untuk memudahkan kita punya analisis. Okay, why not kita ganti terus tinggal kita ganti terus untuk memudahkan. So negatif KF ialah tadi berapa? KF 18 1000 X. Okay.
KF L1, L1 ialah 1 meter. L1 tadi 1 meter, 1 meter. Okey. So KF front 18,000 kali 1 samalah plus 18,000 lepas tu theta minus KR tadi 22,000. So 2,000 X uh, saya takut ruang. KR 20,000 kali L 1,5. Okey. 22,000 kali 25. Saya punya kalkulator. 33,000 ah. 33,000. 33,000. Oh, sorry. Saya buat bawah ni. 33,000 L dah masuk tadi theta equal to mx. Okey. Oh, M tadi ialah 1,000. Kalau kita boleh rearrange balik jadi 1,000 X double dot. So bahagian X kita gabungkan dua ni jadi 18 campur dengan 22 jadi 40 lah. 14 40 X 18 tolak ni 18 tolak 13 33 18 15 lah. Jadi negatif atau plus itu. Okey. Theta equal to 0. So this is the first equation. Okay. So this is the first equation. So untuk next equation kita cuba buat dulu. Tengok masa cukup tak ruang kita. So this is the first one. So now we will use kita gunakan summation of moment equal to J theta lah. So J theta ni kena tengok betul-betul. Okey, sebelum kita teruskan dengan jawapan kepada soalan tadi, so saya nak cerita sikit berkenaan dengan J ataupun moment of inertia, polar moment of inertia bagi kebanyakan kes yang kita akan study dalam vibrations. Okey, sebelum tu mana-mana objek yang bergerak yang berpusing pada satu titik, contohnya objek, okey, dia ada satu center, dia berpusing. Okey. Maka moment of inertia dia, okey, moment of inertia dia diberikan oleh let's say dia ada hinge kat sini, dia ada satu dia pegang kat sini pin kat sini kan. Dia berpusing M, dia ada mass M. Okey. Okay, let's say dia ada mass M. So moment of inertia bagi objek ini ialah I dia ialah M R cos 2. R ialah distance R. So ini kalau ada banyak objek, so kena tambah banyak lah. Let's say dia, for example dia satu objek kan, dia bergerak macam ni kan. Macam tu kan. Tengok ni kan, dia berpusing pada macam tu. So ni M1, M2. So maksudnya, tu macam ni. Kita ada 2M, so I sama dengan M1 R cos 2. Let's say R1 lah ni. Ni R1. Ni R2. Distance R2. So M2 R2 cos 2. So lagi banyak
banyaklah, kalau ada banyak mass yang berpusing pada satu titik, okey, maka kita jadi banyaklah, banyaklah, bergantung pada berapa mass yang ada, okey. So, ini moment of inertia basically macam ni. Kalau untuk, disk yang mana M mass dia M dan dia berputar pada titik dia sendiri, center dia, maka dia punya moment of inertia dia ialah M R kuasa 2 bagikan dengan 2. Kalau macam ni, Ha, okey, moment dia. So, kalau untuk, rod, okey, kalau untuk rod, dia, rod, okey, yang mana rod ni dia pada center gravity dia, pada center gravity dia, yang mana rod ni panjang dia L, okey, dan dia ada M, dia ada M. So, kalau dia, let's say dia berputar pada satu paksi center dia, maka, uh, ini, uh, dia punya moment of inertia dia, moment dia ialah sama dengan, M, uh, L kuasa 2 per 12. Ni untuk rod, satu rod yang panjang, yang dia ada L dan M, dan dia berfungsi pada center dia. Tapi kalau let's say dia, rod juga, tapi dia tak berputar pada center dia. Dia berputar pada tempat lain. So, kalau kira macam tu, kita tengok kat mana kita tengok mana tempat yang dia berputar. Let's say tempat dia berputar ialah pada point sini. Sini kan. So, ada jarak sini. Ada jarak. Let's say jarak dia adalah D. Ada D. So, maka equation akan bertambah macam ni. M D, uh, kuasa 2. Okey, faham eh? So, saya ulang balik. Untuk kalau jenis rod macam ni, dia panjang dia, okey, panjang dia L dan dia berputar pada center dia, dari center sini, maka dia ada bahagian ni je. Dia bahagian ni je. Bahagian ni je. Okey. Okey. Tutup. Tapi kalau rod ni tidak berputar pada midpoint dia, tapi dia berputar pada tempat lain. So, jarak daripada midpoint ke tempat yang lain, tempat pin yang dia berputar tu ialah D. Maka kita tambah sikit MD cos 2. Okey, ini banyak akan dipakai dalam analisis kita, especially dalam contoh-contoh saya akan buat. So, pertama, yang ni, okey, ni, maknanya mass tu berputar pada, center. Kat mana center dia, mass tu berputar. Tak kisahlah jenis macam ni, sama ada, uh, dia punya, mass tu kan, dia mungkin dia bentuk dia macam tu ke, kan, dia mass tak center, dia berat belah sini kan. Bila berat belah sini, ni bukan rod tau, dia apa-apa jenis mass pun. Apa-apa jenis mass yang lam tu, seketul mass, berat dia tak center. Mungkin berat dia sini. Center gravity dia kat sini. Dan dia berputar pada point ni. Dia berputar pada point ni. So, dia berputar gitu. So, ini jarak dia. Ni arc dia. Ni arc dia. Ni arc. Ni jarak dia dengan center dia. Dia boleh berpusing pada keadaan itu. Itu penting itu. Maka, samalah ni. So, untuk kes kereta kita tadi, untuk kes kereta kita, kenderaan itu, apa saya boleh lukis balik? Kenderaan kereta kita itu, kan, dia ada center gravity dia. Mungkin, center gravity dia ke depan sikit. Sebab dia berat enjin. So, mungkin dia ke depan sikit center gravity dia, kan. Tapi dia berputar pada, point lain. Dia mungkin berputar kat center sini. Tengah-tengah ni. So, putaran dia, so dia selama macam berputar macam tu lah. Dia berputar mass
center mass dia berputar ikut titik point sini. Titik point sini. So, jarak dia ialah R. Dia panggil radius of gyration. Radius of gyration dia, pusingan dia. So, kalau K macam ni, okay, maknanya M, center gravity, center of mass pada center gravity lah, pada kenderaan tu, darabkan dengan jarak center tu dengan pinpoint tu, tempat yang di point. So, ini adalah dia punya moment dia, polar moment dia. Ataupun J naught lah. J naught equal to M. So, okay. So, untuk kereta ataupun apa-apa jenis mass yang dia berputar pada satu titik, okay, pakai ni M angka 2. Okay, mana-mana lah, tak kisah apa pun. Uh, yang tadi saya contoh tadi, mungkin yang ni. Ni pun sama. Mass ni kan dia berputar kan pada satu distance, satu jari. MR kuasa 2. Ini pun MR kuasa 2. Kalau ada banyak mass, tambah lah. Tambah lah. Jadi banyak lah. Okay. Nah, kalau untuk rod macam ni, okay, untuk rod macam ni, untuk cylinder disk, cylinder disk macam ni. Okay. Okay, now kita sambung pada kita punya soalan tadi. Kita teruskan. So, ada ni daripada atas ni. Ni untuk sebab gini lah. Tak boleh nampak sikit lah. Rujukan kita. So, daripada titik sini, dia let's say, ikut jam, ikut jam, ikut jam. Ikut jam adalah positif. Maksudnya ini positif lah. Ini positif. Ini positif. So, positif KF. X minus L1 ni. Harap dengan, jangan lupa harap dengan L1. Okay, L1. Okay. Yang ni lawan. Yang ni lawan. Lawan. So, lawan negatif lah. Negatif QR X plus L2 theta kali dengan theta. Kali dengan L2. Distance dia. Distance dia equal to M. I lah M. M R kuasa 2 theta berdot. Okay. So, kita ada ni. So, ni kenapa lah? Kenapa? M R kuasa 2. J dia. Ini radius of gyration. Okay. So, kita masukkan lah. Masukkan nilai semua. Nak senang, masukkan nilai semua. Ataupun kita kembang dulu. Kita kembang dulu. So, kita dapati KF X L1. Okay. Ini L1 dulu kan. Tak apalah. So, negatif KF L1 dulu. L1 kuasa 2. Theta. So, minus KR L2 X minus KR L2 kuasa 2 theta. Betul. Kuasa 2 theta. Betul. So, kita cuba selesaikan dia. Kita masukkan nilai-nilai yang terlibat. Masukkan nilai yang terlibat. Masukkan nilai yang terlibat. So, KF tadi berapa? KF tadi 18,000. L1 ialah 1. Dapat 18,000. X minus yang ni front 18,000. L1 1, 1,1,2. 1 jugalah. So, 18,000. Theta minus ni 22,000. 1.5. Tadi kita dah calculate dia kan. 22,000 kali 20,000 kali 1.5 dia 33. Betul lah. Betul lah. 2 kali 1.5. Betul lah. X
Tu negatif. Ni L2 kuasa 2, 1/5 kuasa 2. Okey. Darab dengan KR 22,000. 29,500. 29,500. Theta. Equal to 1,000. R kuasa 2. 0,9 kuasa 2. 0,9. 0,9 kuasa 2. Okey. Kali dengan 1,000. Jadi 410. Theta. Dot. Okey. Angin. Ada angin banyak. Angin kuat lah bilik ni. So this is second equation. This is second equation. So kita cuba buat, kita cuba ambil second equation. Kita rearrange dulu. Rearrange dulu. Jadi 810. 810 theta apa dot. Kita ambil x dulu. X yang tolak ni. Uh, jadi negatif apa? Negatif positif lah. Positif. Pindah ke sana 15 tu. Bukan 15. Betul. 33 tolak 33 tolak 18, 15 tu kan. 33 tolak 15. 15. Bukan, sorry. 33 tolak 18. 15 lah. Oh, X X tolak dua ni, lepas tu kita pindah ke sana, di positif lah. Yang ni, campur yang ni. So, 18 campur dengan 495. Jadi, positif 67,500. Okay. Theta equal to 0. Okay. So, next, kita dapat dah equation ni. So, saya susun balik lah. So, kita ada dua equation. Equation yang atas ni satu. Ni. Yang ni dua. So, yang first. So, ni dua. So, bila kita rearrange dalam bentuk equation of motion. Dia macam ni lah. Jadi, maknanya 1,000. Kosong. Kosong. 810. Vektor dia ialah x double dot. Theta double dot. Plus. Okay. Untuk K, untuk X ialah tadi X 4,000, 40,000 dan yang ni theta dia theta ada 15,000 dan untuk yang bawah ni theta 15,000, yang bawah ni 15,000 positif dan yang ni 67,500. Okay, positif lah. Okay. So, untuk penggunaan untuk vektornya ialah X dan theta. Betul. Kosong lah. So now we have the equation dia. Okay. So kita ada equation dia. Now kita kita boleh bentukkan dia punya dalam ni dah bentuk, ni equation of motion tau, equation of motion. So kalau kita buat dalam bentuk characteristic equation, maknanya kita akan buat ni mungkin boleh refer balik kaedah, sebab yang penting dapat equation of motion macam ni. So kalau kita nak kira way forward, kita nak kira determinant dia, kita akan buat bentuk characteristic equation lah. Which is dalam bentuk amplitude. Kalau saya boleh ringkaskan, saya boleh jump terus dia punya solution ni. Dia akan jadi 40,000
okey, minus 1000 omega cos 2, okey. Yang sebelah sini ialah 15,000 minus kosong, so 15,000 lah. Tambah sini 15,000, kat sini 67, 500 minus 410 omega cos 2. Ini dia boleh buktikan dengan teknik sebelum ni, buktikan sini ialah amplitude lah, ni amplitude besar. Ah, ini ialah ini dah betul. Ternyatakan dah betul amplitude. Okey. Ni eigenvectors lah. Ni dah betul dah jadi apa tu eigenvectors lah. Sepada yang mana yang maklum yang tak ingat, boleh rujuk pada video saya yang video pertama saya untuk yang 2 degree of freedom system 1. So macam mana dia convert daripada equation of motion kepada dalam bentuk eigenvectors ni. Okey. So eigenvectors dan inilah eigenvalues. Okey. Saya nak macam nampakkan eigenvalues, kita dapatkan determinant bagi dalam ni lah. Okey. So bila kita nak dapatkan determinant, uh, bila kita calculate determinant dia, mana yang ni darab yang ni, ke darab silang, ni darab sini. So at the end kita akan dapat equation dia ialah 8.1 alpha 2 minus 9 sini saya ringkaskan lah, nanti you calculate sendiri. Sorry, dia betul alpha plus 24,750 equal to 0, which is alpha tu. Okay, alpha tu sama dengan omega cos 2 lah. Yang ni seperti mana saya sebut sebelum ni. So dapatkan solution untuk alpha tu. So tadi alpha dia, kita calculate alpha dia. So alpha 1 equal to, kejap, kita boleh calculate kejap. Dia boleh calculate dengan saya tau. Dia 4.33 14. Itulah. Bagi 4.33 lah. Okey. Dan delta 2 sama dengan uh, so ni lah dia punya sorry langgar pula langgar pula saya. Okay. So so ini yang terdapat apa omega apa alpha 1 alpha 2. So kalau kita calculate omega 1 dia, mana kita punca kuasa semua, kita akan dapati omega 1 sama dengan 5.859 dan omega 2 tadi 9.4341. Okay. Ini semua radian per second lah ni. Per second, ini pun radian per second lah. Okay. Okay. So kita ada dapat lancap frekuensi lah. Tapi belum habis lagi. So
kita nak calculate dia punya normal modes dia. Normal modes dia ataupun ratio amplitude lah. At least kita dapatkan ratio amplitude dia. Sebab kalau kita kira X untuk X ada 2M, M1, M2, dia dapat normal mode kan, dia dapat pergerakan antara apa ratio dia antara X2 dan X1. Tapi ni sebab dia angle, dia macam nak buat tu. So biasa kita akan tengok ratio dari sudut ratio X dan angle dia. Maknanya bila X berubah banyak ni, angle banyak mana? Kat sini ya. So kita tengok, kita pakai kita punya equation ni tadi. Pakai equation eigenvector ni. Kalau masih kata kalau yang dah lupa, boleh rujuk balik video sebelum ni. Kalau masih ingat, alhamdulillah. So nak dapatkan ratio dia, ratio antara X dan ni, kita ambil either line atas ni ataupun line bawah ni. Let's say kita ambil line atas ni ya. So kita create equation dia, kita redo the equation. Okay. So kita ambil line atas tu. So dia jadi 4,000 minus 1,000 mega kuasa 2. Ini ialah X. Okay. Plus 15,000. Okay. Equal to 0. So, kita ambil yang ni dulu. Kita ambil yang bahagian first row lah. Kita ambil first row. Jadi macam ni lah. Jadi equation ni. So, cukup untuk kita gunakan. Dan kita just pindahkan supaya kita dapat X over angle. Amplitude angle dia. So macam kita nak buat. So, yang ni kita remain belah sini. Yang ni kita pindah ke belah sana. Okay. Okay. Lepas kita belah sini. Jadi maknanya dia akan jadi negatif 15,000 bahagikan dengan 40,000 minus 1,000 mega kuasa 2. Okay. Betul lah. Betul betulkan saya kalau saya salah. Tapi saya betul lah tu. Okay. So macam biasa. Macam sebelum ni lah. Macam saya buat sebelum ni. Kalau kita nak dapatkan ratio untuk mod 1. Mod 1. So kita masukkan omega 1 lah. Omega 1 which is kita masuk alpha terus lah. Sebab omega ni ialah omega kan. Bila nak dapat ni kan omega kuasa 2. Omega kuasa 2 sama dengan alpha. So masukkan terus nilai alpha ni. Masuk terus dalam ni. So saya cuba calculate. Cuba calculate. You cuba calculate jugalah. 1,000. Okay. Bagikan dengan 34.3. Okay. 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 So 15 itu bagikan dengan so kita dapat negatif 2.6455. Okay. Okay, kita dapat macam tu. Dia bergantung pada awak punya titik perpuluhan lah. Mungkin setengah dapat 2.646 kan. Boleh lah. Bergantung pada you punya titik perpuluhan lah. Ini pun dah cukup mencukupi. Dan satu lagi untuk X2, kalau kita gantikan dengan salah. Mana kita ganti dengan bahagian ni. Kita gantikan bahagian apa nama ni. Ganti dengan 89 ni. Masukkan dalam equation ni. So dia akan dapat untuk mod 2
Tengok. 49 kali 1,000. Okey. 2,000 minus. Okey. 14 hari itu. Bangkitkan dengan ni. 14. 0.3. 0.6. Satu boleh pulang lah. Pulang pada you lah. Nak ringkas boleh. Siapa lah sebab satu lah. Not consistent pasal ni 4 titik significant figures, yang ni pun 4 significant figures. So this adalah dia punya jawapan dia. Okay, so inilah mode shape dia. Inilah dia punya mode shape dia. Mana kita bercerita perbandingan di antara sudut. Maknanya kalau X bergerak sebanyak 1 meter ke bawah, so sudut dia akan jadi negatif. Negatif 2.6455 lah. Radian. So dia akan jadi terbalik dengan pergerakan dia. Pergerakan dia turun bawah 1, so dia akan naik. Dia akan jadi terbaliklah negatif. Dan kalau terbalik tu maksudnya terbalik dengan assumption kita tadi lah. Assumption kita tadi, assumption kita tadi, dia ke bawah kan, ke bawah ni positif. So maksudnya 1 meter dia turun ke bawah. 1 meter dia turun ke bawah. Okay. So dia akan balas balik untuk mode 1 lah. Untuk mode 1, dia akan balas balik ke atas. Negatif 2.6455. So dia this way lah. Dia this way. Dia this way. Maknanya yang ni kalau yang ni, maknanya sekali untuk mode 2, dia turun bawah, dia akan move ke bawah sekali. Ke bawah juga. Macam tu. Maknanya dia turun bawah dan dia turun ke bawah sebanyak 1 meter. Pada masa sama dia akan ada angle sebanyak 0.361 radian. Tu kalau kita nak translate lah dia punya movement dia. Tak kisahlah. Pergerakan ke bawah tu 1 meter ke, 1 cm ke, dia akan translate kepada bukan tu lah. Kalau kita meter, dia kalau radian per second meter lah. Unit asas kan. Kalau milimeter, dia kena buat dalam bentuk 0.0, 0.0001 ke, 0.001. Tak kisah. Tu kalau nak translate dalam milimeter. Sampai sini cukup kita nak translate, nak beritahu mode shape dia, dia punya movement dia lah, movement relative motion dia untuk kita punya sistem kereta tu. Okey. Habis itu, senang je, bukan susah pun. Yang penting kat mana susahnya? Kat sini susah dia. Kat sini kita nak macam mana kita nak translate the motion into this one. Okey, saya akan tunjuk satu lagi contoh. Okey, saya akan tunjukkan satu lagi contoh yang melibatkan sama gabungan antara rotational dan translational. Okey, let's say kita ada satu contoh. Contoh ni saya bagi dalam ni ya. Saya tak ada kat nama contoh ni. So sebelum saya pergi pada contoh yang nombor 2 ni. So yang tadi, yang otomotif dia melibatkan objek yang bergerak macam ni. Let's say objek kan. Let's say, straight object. So dia ada center gravity dan dia bergerak tu pun dia rotate lah dekat center gravity punya point. So at the same time dia akan move up and down. So dekat sini different considerations. Yang penting kita nak tahu bila dia bergerak atas bawah dan pada masa dia rotate, kita nak tahu sebenarnya force tu. Macam mana force yang kena pada sistem tu. Macam mana force yang kena pada sistem tu. Dia sebab force dia unbalance lah. Dia sini lain, sini lain. Tu yang dia jadi berpusing. Pada masa sama, force ni dia tetap memberikan daya kepada sistem. Tapi pada masa sama, dia tak balance dia kiri kanan dia. That's why dia rotate. So, itu kalau sistem yang macam ni lah. Yang tadi, yang contoh tadi. Kan contoh yang baru. Yang melibatkan saya nak cuba tunjuk contoh yang dia bukan rotate dekat center gravity, dia rotate dekat ujung. So, bila dia rotate kat ujung,
okey. Bar ni dia akan gerak macam ni lah. So, untuk case macam ni, dia akan rotate, eee, mungkin satu force, okey, force ni akan, eee, bagi, okey, tak kisahlah 2, 3 force ke, force sini ke, kan. Tetap objek ni akan rotate dia, dia rotate dia, dia tak ada pergerakan atas bawah. Dia hanya rotational saja, dia akan rotate saja. So, for this case, dia bukan lagi 2 degree, dia single degree. Dia jadi 2 degree kalau macam ni, dia rotate dekat tengah. Tapi pada sama dia ada motion dekat ujung ni. Okey, dan dia unbalance, so dia pusing. Kalau macam ni, walaupun walaupun lain daya dua-dua ni, tetap dia akan berpusing secara rotational. Okey. So, melainkan kalau kita add one more mass. For example kat sini ke. Ada satu contohnya mass yang bergantung kat sini. So nanti dia akan jadi 2 degree lah. Yang ni akan bergerak secara rotational. Pada masa yang sama, M ni pun bergerak atas bawah juga. At vertical movement. So kat sini dia akan jadi 2 degree. So ada juga case macam ni. So saya akan terangkan contoh-contoh yang melibatkan case macam ni. Okay. For example, saya buat soalan dulu. Saya nyatakan soalan dulu. So soalan dia berbunyi, uh, saya guna kertas lain. Okay. Let's say kita ada contoh. Di mana kita ada satu objek dia ada pin dekat sini. Okay. Dia macam tu rupa dia. It's a slender bar. It's a bar. Okay. That hold let's say one mass, one spring. Dia hold mass macam ni. Okay. It's a mass M. And then ada satu spring yang make sure that dia tak jatuh lah. Dia kalau tak ada spring ni apa jadi? Dia akan turun bawah lah kan. Dia akan turun bawah. Tapi spring ni akan hold it at its position. So let's say this is K1 and this K2. Okay. Dan bar ni dia ada M. Nilai M dia lah. M. Okay. Alright. What else? So ini kita stick kat dinding. Dan the distance will be sini ke sini is L1. Dan sini ke sini adalah L2. Okay. Okay. L2. Okay. Ini soalan dia. Soalan dia berbunyi, let's say K1, K2 and K2 is equal to K. Dan mass M is equal to let's say maybe you can put 3M. 3M lah. Ni 3 kali berat ni. 3 kali. 3 times that one. Dan N. Dan and L equal to 1 meter lah. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Okay, yang ni M ni maksudnya ni lain ni. Ni bukan meter tau. Bukan 3 meter. Ni. Ni. M sama dengan 3M. Okay, bukan 3 meter. So, L is 1 meter. 1 meter. What else yang kita boleh bagi? Okay. Let's say J. Untuk slender bar is 1/3 M L kuasa 2. Okay. Okay, untuk slender bar ataupun uniform bar yang kita buat tadi tu, dalam contoh tu, dia macam ni bentuk dia. Katakan, dia bar. Rujuk balik saya cerita tadi, daripada awal tadi, macam mana kita nak kira J untuk uniform bar. Bar yang bentuk yang macam ni. Ataupun rod macam ni. So, macam tadi saya beritahu kalau dia center, maka J ataupun I, moment of inertia, J naught, okay, J naught ataupun I equal to ML kuasa 2/12 lah. Okay. So, dalam kes kita rod tadi, dia punya sini, panjang dia ialah L/2. Yang ni L/2. Okay. So, dan pin dekat sini. Dia pin dekat ujung ni. Dia pin dekat ujung. Dia pin dekat ujung. Maksudnya, dia bukan dekat center gravity. So, dia pin ujung. So,
jarak pin kat kawasan pin ni, tempat dia pusing tu, dengan center gravity lah 1/2 lah. So, tambah dengan M D kuasa 2, setengah kata D, setengah kata B, terpulanglah. Tak kisahlah, yang penting D ataupun B ni ialah tanda, ialah jarak daripada center kepada bar tu ataupun rod tu dengan tempat pin yang dia pusing, tempat yang berpusing. Tempat yang dia berpusing. So kat sini, pin kat sini. So dia jadi, kalau kita boleh teruskan, dia akan jadi M, L lah panjang keseluruhan lah. M panjang keseluruhan lah. Okay, panjang keseluruhan. So ML, okay, kuasa 2 per 12 tambah dengan M. So D lah. L per 2 kuasa 2. So kalau kita boleh buat simple calculation, tak simple pun. Tapi matematik je lah. Per 12 tambah M kuasa 2 per 4. Kalau kita equate, kalau kita samakan dua ni, jadi dia akan jadi 3 ml kuasa 2 tambah 3 ml kuasa 2 per 12 lah. Which is tambah 2 dia 4, jadi sama dengan 1/3 ml kuasa 2. Jadi macam ni. Jadi 1/3 ml kuasa 2. Okay. Lepas tu boleh kita declare lah J ni ialah J0 sama dengan 1/3 ml kuasa 3. And then so apa lagi kita ada yang saya boleh bagi, dan motion dia bergerak ke atas. Let's say dia ke atas, yang ni bergerak ke atas. Okay, theta dia, dan yang ni pun bergerak ke atas, XD dia. Okay. So with this graphical information dan ini statement dia, so find natural frequency and mode shapes. Okay, soalan dia. So first, apa kita kena buat? So untuk dapatkan penyelesaian kepada soalan ini, saya buat macam ni lah. Kita ambil lagi sikit. So first kita kena buat free body diagram lah. Free body diagram untuk dia, FBD. Tapi seperti mana saya sebutkan, dia tak cukup FBD. Okay, dia kena pastikan kita dapat satu gate assumption, 42 degree of freedom. Okay, so bila movement dia bergerak ke atas, okay, so K akan push back down. Tapi K2 ni, bila dia bergerak ke atas, kita tak tahu K2 ni dia akan stretch ke ataupun compress. Kan? Kita tak tahu. Nah, sebab ada lagi X kat sini, X ni. Kalau kita kena make sure that kita tahu whether this X value is larger than the movement upwards. Dengan kata lain, yang ni kan bila dia bergerak secara bila dia bergerak secara apa panggil angle macam ni kan. So dia akan ada distance delta apa nama? Delta X. So adakah delta X tu lebih besar daripada X ni? Kalau delta X tu lebih besar daripada X ni, then maksudnya K2 akan berada dalam keadaan stretch, tegang. So bila tegang, maksudnya kita tahulah force punya direction untuk K2. Okay, so we have to make that assumption first. So let's say d delta X due to the movement of rotational tu, okay, is larger than X lah. Apa tu delta X? Kita dah buat sebelum ni, dalam contoh-contoh sebelum ni, delta X, we know that is actually L theta lah. L theta. Depends on bawa kat mana delta X kita ambil. Okay. Kalau delta X kita ambil untuk lokasi sini, kan, sini sampai sini, so L1 lah. Kalau kita nak tengok delta X kat sini kan.
Kalau dah letak kat sini, so dia jadi full L. L1 plus L2. Okey. Okey. Oh, sorry, saya lupa pula. Ni 1 meter ni, 1 meter ni sebenarnya, yang ni ialah, saya tukar sikit lah. Minta maaf. Yang ni L/2. Yang ni L/2. Separuh-separuh ah. So the whole thing here ialah 1 meter. Okay. Let's say kita nak cari data X kat sini kan. Sebab X kat sini. So data X akan berlaku kat sini. So dia akan berlaku kat sini. So dia hanya sini ke sini. So L/2. So L/2 lah. So let's say L ni adalah L/2. So lebih besar daripada X. Ni lebih besar daripada ni. So this one is very important assumption that we have to make. Okay. Then barulah kita boleh draw free body diagram dia. So the free body diagram will be something like this lah. So we draw it upwards sebab kita assume dia atas tadi kan. Dia gerak ke atas. So this is actually the original position. So dia move up with V positive upwards. Then we know that we have K. So K1. K1 ni ialah ni dia push downwards dia downwards, which is K1 delta X lah. Sebab dia move sebab delta X. This is delta X. Delta X untuk sini. So K1 delta X. Dan delta X ialah L theta. Okay. Apa nanti kita tulis kemudian yang ni. Ni. So yang ni pun sama. Yang ni untuk force kat sini. Ni kita tak tahu ni. Force kat sini kita tak tahu. Jadi sebabkan kita dah assume tadi delta X lebih besar daripada X, which is spring ni dalam keadaan stretch, teregang, dia teregang, so dia akan teregang dan dia akan back downwards. So dia akan back tend to go downwards lah. Sebab dia dalam keadaan stretch sebab delta X lebih besar daripada nilai X yang bergerak kat sini. Okay. So dia keadaan stretch. So bila dia stretch, maksud dia akan di bawah. Okay, dia akan try to push down. Okay. So ini untuk mass atas ni, yang M. Dia pusing kat sini. Okay. So satu lagi ialah mass ni. Mass ni M, mass M. So yang ni tadi K dia K2 ialah delta X minus minus X. Sebab X lebih besar daripada delta X lebih besar daripada X. Sebab sini lah. Samalah force ni dengan hak ni. Dan force ni dengan yang ni. Samalah, dia sama. Value cuma dia berlawan arah. But dia try to compress balik sebab dia dah keadaan stretch tadi kan. Okay. So kita dah identify free body diagram untuk objek ni. Objek ni slender bar dan juga free body diagram untuk mass. So itu yang paling penting dalam bila kita nak buat analisis ni. Yang paling penting ialah kita cari dia punya free body diagram dulu. Dapatkan free body diagram, then kita boleh proceed dengan equation of motion. Dapat equation of motion, you can solve easily. Easily. Okay. Now kita bawa ini ke atas. Atas. Okay. Now kita ada free body diagram ni. Ini free body diagram dia. FDD. Now with this free body diagram, kita nak start mana dulu? Kita nak start rotational dulu boleh. Nak start translational dulu boleh. Tapi kita start dengan translational dulu lah. Senang sikit. So yang tadi upwards exterior upwards ke atas. So then kita buat summation of F equal to MA. Okay. Satu je force yang ada iaitu K2 ni. So dia ke atas dia positif lah. So K2 delta X tolak X equal to MX double dot. Apa tu delta X? Saya sebut tadi delta X ialah
L theta. So, K2. Kita jadi K tu lah pasal soalan dalam soalan tadi. K1 dan K2 ni semua sama, nilai dia sama dengan K. So, kita suruh K lah. So, dalam kurungan. So, L, L theta. Ni L theta. L theta tapi L tu apa? Ni nak L per 2. Okay, L per 2. Ataupun L sama dengan 1 soalan tadi. L equal to 1. Tak apa, kita tulis dulu. So, dia L per 2 theta. Okay. Minus dengan X. Equal to M tu. M ni lah M. M ni lah M. So, M ni. M. X double dot. Sorry, saya kena buat M. M besar ni. Okay. So, M double dot ialah sebenarnya equal to 3M. Okay. So, saya cuba ganti ya. Okay. Saya cuba gantikan terus. So, K. Pi per 2 lah. Sebab L sama dengan 1 L sama dengan 1 dalam soalan tu. L equal to 1. 1 meter. So, X. So, equal to M ialah 3M. So, kalau kita boleh uh, rearrange dia akan jadi 3M X double dot equal to uh, K theta per 2 tolak X. So, 3M X double dot plus KX minus K per 2 theta. K per 2 theta equal to 0. So, we have one equation of motion, translational motion. So, now kita nak bentukkan satu lagi. Dan untuk yang second free body diagram, second object, tadi kita dapat satu yang untuk translational motion, yang M tu kan, sudah ada equation dia. Sekarang kita tengok yang seterusnya, iaitu yang atas ni. Yang ni kita kena tengok, kena analyse dalam bentuk M lah, M. M iaitu apa nama? Moment. Summation of moment. Equal to J theta. Okay. So, moment yang kita ada ialah daripada ada 2. 1, 2. So, ingat kita punya assumption di direction of theta is in apa nama? Clockwise. Clockwise. Direction clockwise. Bukan, sorry. Di anti-clockwise. Ini anti-clockwise. Lawan jam. Lawan jam positif. So, kalau tengok pada pergerakan ni, semua negatif ni. Bawah ni. Semua negatif ni. Semua ikut jam. So, ikut jam. Yang ni dulu, K1. K1. Kita letak delta X. Delta X ialah L. Okay, sebab L ni L theta kan. Delta X ni L theta. L theta. Dan L dia lah daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. So, L dia sama-sama satu lah. Atau kita letak dulu L. L theta. Okay. Ni power force. Ni force. Kalau total moment, force ni darab distance. Distance ni which is sini ke sini juga L. So, L. Okay. Okay. Satu moment siap. Dan satu lagi ni negatif juga. Yang ni K2 lah. K2 K lah. K sebab K2 yang K1 sama K kan. So, K darab dengan delta L ialah L per 2 tadi. L per 2 theta minus X darab dengan distance ni ialah L per 2. Dan equal to J theta. J theta lah. So, J tadi sama dengan 1/3 ml cos 2. So, kita rearrange. So, 1/3 ml cos 2. Okay. Sama dengan, kita kembangkan negatif
K kuasa 2 theta tolak ini jadi K L kuasa 2 okey, bagi 4 theta tambah okey, K L kuasa 2 X okey, okey. So, kalau kita dapat dah semua tu, kita rearrange lah. Kita rearrange balik, kita rearrange dia dan dia jadi kita boleh senang kita letak tulis L. L tu sama 1, L sama dengan 1 L sama dengan 1, L sama dengan 1. 1 dia akan jadi. So, dia akan jadi 1/3 M sama dengan 1 negatif K theta. Okey. Tolak K/4 theta plus K/2 X. Ataupun kita boleh pindah semua ni ke sorry, tertinggal. Tertinggal. Double dot lah. Ni pun double dot. Tertinggal. Sorry, tertinggal. Okey, yang ni kalau kita rearrange balik 3M kita pindahkan yang ni ke sana, tapi sebelum tu kita gabungkan dulu. Dia akan jadi negatif K theta dia jadi plus lah. Jadi plus K ya, plus sorry, betul plus K/4 theta. Okey. Yang ni akan jadi negatif lah, negatif K/2 X equals to 0. Macam ni dapat second equation of motion. Okay. So kita ada element of theta double dot, kita ada theta dan kita ada X. Okay. So let me know kalau ada saya silap, tolong beritahu saya. Okay. So once kita dapat kedua-duanya, kemudian kita letakkan dalam bentuk matrix. Dalam bentuk matrix dia jadi susun 3M X double dot plus theta X dulu KX negatif K/2 theta equal to 0, 1 terjadi 1/3 M theta double dot minus K/2 X plus K plus K/4 equal to 0. So jadi dalam bentuk matrix 3M 1/3 M vektor dia adalah X double dot plus matrix K K K/2 K tambah K/4 okey. Nanti bergabung sebenarnya, tak apalah nanti kita gabung. Kita gabungkan nanti kemudian. X. Okey. So ini adalah dalam bentuk apa nama? Equation of motion, EOM. Gelap lah. Cerah sikit. Okey. So kita jadikan dia dalam bentuk apa eigenvector. Dalam bentuk eigenvector.
minus 3M omega kuasa 2. Okey. Senang je. Yang ni tolak yang ni tambah dengan omega kuasa 2. Tu cara dia. Ataupun boleh buat cara you boleh gunakan cara saya buat sebelum ni. Gantikan dengan S double dot dengan apa nama total solution dia, dengan solution dia. Lepas tu buat derivation. Yalah macam awal lah, macam biasalah. Tapi kalau nak cepat, just simply ambil K minuskan dengan yang ni tambah tambah omega kuasa 2. Okey. Satu bahagian ni untuk first row, first column, dan second column, first row ni um, this one lah. So this one, okay, minus this one. Okay. So negatif 3/2 je lah. Kosong kan. So yang second row, first column ni kosong. So yang ni tolak yang ni negatif 3/2 lah. So yang ni pula sini, yang ni kita cuba selesaikan. Yang ni akan jadi kali 4, 4 jadi 5 lah. So 5K bagi 4, okey. Tolak dengan yang ni, tolak dengan 1/3 M omega cos 2. Tambah omega cos 2. Jangan lupa tambah. So this is the matrix karakteristik dia. Okey. Dan inilah eigenvector dia, which is the amplitude lah. Amplitude. Dan ni pun amplitude pada dia punya angle. Equal to, okey. Ingat yang ni you boleh follow balik yang daripada equation of motion ni, you refer balik nota saya dalam yang part 1. Macam mana dapatkan benda ni. You boleh follow step by step. Ataupun directly just macam sebut tadi, simply just jump to this one by ambil yang ni, minuskan yang ni, okey, tambah je omega kuasa 2 kat belakang dia. Pun sama yang ni. Yang ni minus yang ni dah kosong, tak payah tambah lah omega lah sebab ada kosong kan. Okey. Sama untuk yang seterusnya lah. Sama seterusnya. So jadi macam ni. So this is we got dia punya characteristic equation untuk kita dapatkan eigen values. So this is eigenvectors, ni eigenvectors, dan ini omega adalah eigenvalue yang kita nak cari. So ingat, nak dapatkan eigenvalue, kita kena determinant this part is equal to 0. So boom. So kita teruskan. So bahagian tu determinant K minus 3M kuasa 2 negatif K/2 5K per 4 minus 1/3 M omega kuasa 2 ni. Okay. Hubungan equal to 0 lah. Determinant ni equal to 0. So kita buat full. Jadi jadinya K tolak 3M omega kuasa 2 5/K. Komputer betul-betul pasal ni banyak unknown. Okay. Lepas tu tolak dengan K/2 nanti K/2 equal to 0. So ni determinant dia. So kita selesaikan yang darab silang. Darab silang lah macam biasa. Yang ni darab ini, darab ini. Okay, yang ni darab ini, yang ni darab ini, macam biasa lah. All this mathematics lah. So K jadi 5 K kuasa 2 K per 4 K jadinya minus K per 3 M omega kuasa 2 K ni. Lepas tu yang ni pula ini jadi negatif 5 K M sorry bukan 5, 3 kali 5 3 kali 5 ialah
15 lah. 15 K M omega kuasa 2. Okey. Bagikan dengan 4. Betul eh? Betul dah. So, 15 K M omega kuasa 2 bagi 4 beres. Lepas tu yang ni pula darab ni pula. So dia akan jadi positif lah. Positif 3 dah cancel out 3 tu. Jadi M kuasa 2 okey omega kuasa 4. Okey. Minus dengan uh, K kuasa 2 4. Okey. Equal to 0. Terus sini. So kita cuba susun dulu. So M kuasa 2 omega kuasa 4. Ini siapa ni? Tolak. Jadi ni kali 3. Ni kena buat tu sikit eh. Kena buat calculation sikit. Calculate sikit eh. So calculator 15 kalikan dengan 3. Okey. Tambah 4. Okey 49. Makanya jadi negatif 49. Okey. Ke 45. 3 kali 3 jadi 3. Ni kali 4 kali 4. 4 kurungan 45. 49 lah. Negatif 49. K M kuasa 2 bagikan dengan 12. 12. Okey. Tolak K kuasa 2 per 4. Okey, again. Kalau salah, kalau saya ada silap, tolong betulkan saya. Beritahu dalam komen. Ataupun kalau saya boleh terus selesaikan ni lah. Ataupun kita selesaikan ni. Supaya lebih mudah kita punya calculation. Jadi akan jadi. Ataupun dan satu lagi kita tambah ni. Alpha sama dengan omega kuasa 2. Lebih mudah kita nak calculate kuadratik dia kan. Okey. So, dah akan jadi M. Okay, M kuasa 2 alpha tolak. Okey, 49 bagi 2. 9 bagi 12. 9 bagi 12. 4. 4.08. 8, 3, 3 km alpha. Okey. Tolak dengan apa nama? 0.25 lah. 0. So, kita ada unknown ni. So, kita kena buat dalam bentuk ni. Dalam bentuk mana alpha sama dengan tolak B. Okay, tambah tolak 7 kuasa B kuasa 2 tolak 4AC dengan 2A lah. Okay, untuk kuadratik so tolak B ialah jadi 4.0833 okay, km. Okay, tambah tolak 7 kuasa B kuasa 2. Ini maknanya 4.088833 kuasa 2. Jadi 16.6733. Okey. K kuasa 2 M kuasa 2
okey, tolak dengan 4AC, 4AC. 4 kali dengan A, M kuasa 2, C ialah 1/4 lah, 1/4 K lah no. Ataupun 0.0.25. Ni 0.0.25 lah. Pisah buat 1/4 tak cukup ruang. Tambah 1/4 K kuasa 2. So, bagi, tak bagi, bagi dengan 2A, 2 kali M kuasa 2. Okey. So, so kita teruskan. Ni, ni, 16.6733 ni, tolak 4 lah. Sorry, ni dia cancel lah. Cancel. Okey. So, jadi M, tolak M K kuasa 2 lah. So, jadi, yang ni, tolak 1 lah. Tolak 1, jadi 15. 15.6733 ni punca kuasa. So, kita terus buat punca kuasa. Kita terus square root dia. So, yang ni minus 1. Okay. So, kita square root lah. Kita square root. Kita power of 0.5. So, 3.9. 3.9. 58. 59. 59. Okey. 90. Okey. So, ni pun punca kuasa. Jadinya KM lah. KM bagikan dengan 2M kuasa 2. So, kita buat sebenarnya sekarang ni alpha 1 sama dengan tambah 2 ni. Maknanya kalau tambahan oh, 0.0833. Okey. Tambah tu bagi dengan 2. Okey. Bagi 2. Bagi dengan 2. So, kita dapat 4.0.021. Satu lah. Dia perpuluhan ni mungkin akan berbeza dengan anda. Bergantung pada anda punya calculation lah. Berapa banyak. Tapi saya suggest untuk anda dapatkan 4 significant number supaya kita lebih konsisten dengan jawapan kita. So, potong M. Potong jadi K per M lah. K per M. Dan alpha 2 sama dengan tolak. Yang ni tolak ni. So, 4.0833 minus 3.9590. Okey. Dengan bagi dengan 2. Bagi dengan 2. Okey. 0.00625. Okey. K over M. K over M. So, maksudnya maknanya omega 1 sama dengan punca kuasa ni lah. Punca kuasa ni. So, punca kuasa kepada square root. N omega 2. 493. Dapat 1 omega 2 radian per second.
Okey, satu lagi, main 0,2 darabatu 2, 0,0053 terasa K per M radian per second. Macam frekuensi ni tak tepat. Kenapa tak tepat? Sebab omega 1 sepatutnya yang paling rendah. So kat sini omega 1 yang paling rendah, nilai omega yang paling rendah ialah ni. So sepatutnya yang mana jadi omega 1? Okey. Yang ni adalah omega 2, ni omega 1. Okey. So saya tukar. Ni omega 2, 2, 1, 1. Okey. Supaya yang omega 1 ialah omega yang paling kecil, yang nilai paling kecil, yang paling rendah. Frekuensi, nasi frekuensi dia. Ha? Ada fundamental frekuensi dia yang paling rendah, omega 1. So ni omega ni lagi besar, so dia patutnya jadi omega 2. So untuk dapatkan mode shape dia, kita kena gunakan equation yang ni. Kena balik pada equation yang asal, equation ni kenapa kita pakai equation ni? Refer pada video part 1 yang saya dah cerita sebelum ni. So kita tak perlu pakai semua, kita hanya perlu pakai pada line yang pertama saja, line pertama saja. Line pertama saja. So jadi macam ni. So dia jadi K minus 3M tolak 2 tak 0. So kalau saya boleh tukar dalam bentuk yang apa nama? Ratio, jadi X bagi apa nama? Theta equal to K per 2 kali dengan K tolak 3M omega kuasa 2 lah. Ataupun K bagikan dengan 2K tolak 6M omega kuasa 2. So ni equation umum dia. Equation umum. Okay. Kalau saya silap betul kan? Tapi betul lah ni saya rasa. Okay, betul tu. So, perhatikan inilah omega cos 2. Omega cos 2 ni kalau kita boleh pakai value yang tadi, value yang kita calculate tadi, iaitu value ni. Value ni lah. Kita masukkan mana ni lah. Sebab omega 1 ni adalah omega saja. Kalau omega cos 2, okay, kita kena masukkan yang alpha. Sebab alpha sama dengan omega cos 2. So, untuk mode 1, kita pakai ni lah. Okay. Dan M cancel out. Okay. So, K ni potong. Jadi, 0.6146. Okay. So, inilah dia punya mode shape lah. Okay. Second mode. K 2K tolak 6. So, ni apa dia? So, mungkin kalau nak buat dalam bentuk R, so, untuk R1. Okay, R1 sama dengan kan, okay, 6 R2 hmm,
R2 X2 negatif 0.0452. Okay. Cukuplah, saya rasa cukup sampai sini. So kita, saya rasa boleh berhenti kat sampai sini, untuk kita, apa nama, dapatkan jawapan akhir dia. Okey? So, habis untuk soalan ni. Okey? Kita tengok soalan lain pula. Okey, contoh terakhir yang saya akan tunjukkan pada video kali ini adalah, seperti mana yang anda lihat dalam, rajah tu, ada dua mesh, M1 dan M2. Dua-duanya dia connected, dengan, dia connected dengan spring, okey, atas bawah. Lepas tu kat tengah tu dia ada satu macam rod dengan length L. Bukan, kita boleh abaikan dia punya mesh lah. Dia hanya nak untuk, lekatkan M1 dengan M2 tu. Kemudian, okey, soalan ni ialah derive equation of motion, in term of vertical displacement, okey, up and down vertical displacement of the center gravity pada sistem tu, dekat point O tu. Dan rotation about center gravity, mana dia punya angle dia berapa. Kita nak pertama derive equation of motion, yang kedua kita tengok, kita nak calculate natural frequency of the system. Dan mungkin lepas tu kita nak kena kira mode shape lah. Diberi dinyatakan kat situ M1 50 kg, M2 200 kg. Lagi besar M2. Dan K untuk kesemuanya sama je, 1000 Nm. Okey, now kita akan tengok dia punya penyelesaian kepada soalan ini. Let's say kita ada K, so dia punya free body diagram dia, kita boleh tulis macam ni lah. So dia ada, ada objek, okey. M dekat sini, M1 dan M2, okey. Dan dia punya bahagian bawah ni, sebab dia, kita assume that dia punya ni kan dia bagi ni. Dia bagi dia, apa, angle gitu. Okey. Apa, positif, lawan jam. Okey. Dan, movement downwards ni, okey, downwards, positif lah. So, for that case, kita boleh buat assumption lah, all these, forces, involved. So, kalau ikutkan sini, sebabkan dia berpusing, lawan jam, makanya bahagian sini, bahagian bawah belah ni, okey, bahagian belah sini, dia jadi, pendek lah sikit. Dia pendek sikit. Dia punya pergerakan dia, kan dia bergerak ke bawah kan. Dia bergerak ke bawah, ke bawah. Tapi, bahagian sini dia bergerak kurang sikit sebab dia naik ke atas lah. Sebab dia bar ni, dia punya mesh ni dia naik ke atas. Yang ni, mesh ni turun ke bawah sikit. Dia jatuh ke bawah. Ada sikit distance kat sini kan. Dia tertunda ke atas. So, maksudnya, X ni kena tolak dengan, delta X lah. Delta X, which is, ni lah, apa nama, L2, theta lah. Sebab ni kan L2 ni. Kepada tak nampak ni L2. Okay. So, X tolak L2. So, belah sini, X tambah L1. So, L1 sebab ni L1 kan. L1 theta. Cuma kat ni 2K. Kenapa 2K? Sebab ada dua spring lah. Kan dia bergerak. Kan dia susun secara parallel. Ni parallel tau. Bukan selari. Kalau selari, K ni, kan dia terus sambung K. Kalau terus sambung K kat sini, maka dia selari. Tapi sekarang ni, dia berada di mana dia atas bawah. Ni berada di bawah kepada mesh, dan ni berada di atas kepada mesh. So, dia parallel lah. Dia berkedudukan parallel. So, kalau dia parallel, maka kita tambahlah K ni. So, samalah. Belah sini sama 2K. Belah sini pun sama 2K. Cuma yang penting dalam ni. Yang penting dalam ni, ada macam ni. Dalam dia macam ni. So, kita identify force dekat bahagian sini. Belah sini dengan belah sini kita identify force. Apa lagi force yang ada? Itu saja force yang ada. So, mesh campur dua lah. Mesh 1. Ni mesh 1. Mesh 1 campur mesh 2. Untuk M.
Dan J dia, ni saya dah cerita tadi, J kan ada 2, satu mesh ni yang mana dia ada jarak arc dia, length dia, panjang dia, which is kita tak tahu length dia berapa. Uh, ada cerita sini, tak ada cerita. So, ini pun sama dan dia ada length dia. So, maka kita akan jadi dari sini lah. M1, L1 kuasa 2 tambah M2, L2 kuasa 2. Okey, settle yang tu. Dan kita tengok seterusnya. Okey. So, untuk summation of F, okey, equal to 0 ataupun equal to MA. Saya padam sikit sini. Saya buat equal to MA. Sebenarnya sama juga equal to 0 pun boleh, tapi saya punya style adalah F summation of F equal to MA. So bila you buat, you akan dapati, you akan dapat, you try buat, you akan dapat macam ni rupa dia. Dapat macam ni. Kemudian bila kita rearrange balik, maka dia jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. So this is the first equation. Okay. Kemudian bila ni untuk summation of moment pada J theta lah. J theta. Macam kata tadi, sama je, boleh juga buat summation of moment equal to 0, boleh juga. Tapi sebab biasa kita tak biasa buat cara ni, kita biasa buat summation of moment sama dengan J theta, sama dengan polar moment dia, moment of inertia dia. So bila kita rearrange, maka dapatlah yang ni equation, ni second equation. So bila kita rearrange dalam bila kita rearrange dalam ni, jadilah macam ni. Okey. You try buat. Kau dapat benda ni lah, you akan dapat sama. Okey. Cumanya kita boleh calculate L. Kita boleh calculate L dengan gunakan kaedah ni. Ya, tadi kan L, kita tak tahu L1 tu apa, tak tahu L2 tu apa. So, kita boleh buat macam ni. Let's say, moment sebabkan dia terikat pada point yang sama. Kalau tengok kat sini. Dia ikat pada titik yang sama. So, kita anggap dia moment kat sini dengan keabadian moment. Moment sini sama dengan moment sebelah sini. Sama. Dia sama. Sini dengan sini moment sama nilai dia. So, based on that, so kita boleh buat equation gini lah. Kita boleh rearrange. Kita dapati bahawa sebenarnya L2 ni sebenarnya sama dengan L, total L, tolak L1 lah. So, kita boleh dapatkan nilai L1. Okay, kita boleh dapat nilai L1 based on ratio between M2 dengan M1. Okay. So, bila kita calculate balik, kita akan dapat nilai L1 lah berapa. Nanti kita dah buat. Based on this equation je. Based on this equation. Dan tukar L2 kepada this one. L tolak L1. Kita tahu L ni sama dengan 1. L sama dengan 1 diberi dalam soalan. Saya tunggu balik. Kan? L sama dengan 1. Okay. So, based on that, kita dapati bahawa L1 0.8 meter dan L2 0.2 meter. Okay. So, masukkan dalam equation ni. Kita tahu K tu berapa. Kita tahu M tu berapa. Dan kita tahu semua nilai L1 dan L2. Maka masukkan dapat nilai dapat dia punya equation of motion macam ni dalam ni. Macam ni. Kemudian, dapat equation of motion. Macam biasa, teruskan. Dengan kita buat dalam bentuk eigenvector. Inilah bentuk eigenvector. Okay. Daripada eigenvector ni dapatkan dia punya Naci frekuensi ataupun eigenvalues dia. Kemudian you boleh calculate terus dia punya. Tapi soalan dia nak sampai sini je. Naci frekuensi je. So dah dapat naci frekuensi. Radian per second. Dan akhirnya you boleh guna juga lah untuk calculate mode shape.
Ini mode shape dia. So, itu saja yang saya boleh tunjuk. Nanti you try, saya akan kepilkan, benda ni, nota ni bersama dengan sebagai extra attachment dan nota nanti. You boleh check lah. Uh, so, itu saja untuk video contoh-contoh yang saya dah, prepare untuk anda buat latihan sebagai persediaan kepada exam ataupun persediaan kepada anda untuk memahami subjek ni lah, especially untuk particularly untuk 2 degree of freedom system. So, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.